Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Wani yang kami rakamkan di World Trade Center Kuala Lumpur dan kita memasuki fasa ketiga PKP ataupun MCO ini pasti walaupun lengkuk pandemik yang kita lihat sekarang mula mendatar dan ada sedikit penurunan, tetapi kita tidak boleh selesa kerana peperangan ini belum lagi tamat dan kita mahukan angka-angka yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia saban hari sama ada angka yang dijangkiti positif, angka yang sudah pun pulih ataupun boleh discharge dari hospital dan juga angka kematian akan terus menurun dan sekurang-kurangnya angka 2 digit yang kita dengar dalam masa beberapa hari ini iaitu jangkitan positif dapat dikurangkan lagi kepada angka single digit ataupun minimal sifatnya. Jadi bagaimana kita melihat isu ini dan Selangor sendiri antara negeri yang terawal dijangkiti begitu ramai pesakit COVID-19, tetapi Selangor di pihak kerajaan negeri sudah pun menubuhkan satu task force utama untuk menggempur COVID-19. Jadi untuk melihat apakah unjuran, apakah cara dan juga pendekatan Kerajaan Negeri Selangor menangani COVID-19 ini. Di talian Skype pada malam ini kita akan bersama dengan pengurusinya iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pengurusi Majlis Tindakan Khas COVID-19 Selangor dan juga mantan Menteri Kesihatan Malaysia. Dr. Zul, mantra Selangor apabila Dr. Zul ditugaskan oleh Menteri Besar untuk mempromosikan task force ini menggunakan mantra test, iaitu terus melakukan ujian dan kita sudah memasuki fasa ketiga PKP. Nampaknya Selangor begitu rancak, begitu aktif melakukan saringan komuniti di lapangan. Sebagai permulaan, apakah mantra Kerajaan Negeri Selangor untuk menggempur COVID kali ini? Ya, terima kasih Encik Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertamanya saya perlu menegaskan betapa dalam bidang kesihatan ia adalah satu bidang yang mestinya di bawah kuasa federal atau kerajaan persekutuan, ya. Dan kerajaan negeri khususnya di peringkat kerajaan negeri, dan apabila kerajaan negeri menubuhkan satu task force, ia mestilah dilihat dalam konteks menyumbang ataupun suplemen komplement dengan izin ataupun melengkapkan, ya, menambah baik, menambah nilai apa yang dilakukan oleh kerajaan persekutuan khususnya di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang merupakan kustodian, ya, ataupun penjaga kepada segala hal urusan perihal kesihatan di Malaysia. Jadi pertamanya pastinya, ya, dalam konteks Selangor Task Force COVID ataupun STFC, ia adalah menjurus untuk menangani cabaran di Selangor yang kebetulan juga adalah yang tertinggi, ya, di kes dan insiden, tetapi itu adalah pada sifatnya penyakit COVID-19 ini, ya, dan virus yang dinamakan hari ini sebagai SARS-CoV-2 itu dia adalah sebenarnya berfungsi kepada kependudukan, density of population, dari sudut interaksi manusianya, sudut pengangkutannya, industrinya, di mana kalau berlaku interaksi yang lebih rapat dan lebih aktif, ya, kita akan mendapati penularan ataupun infeksi ini adalah lebih berisiko tinggi. Jadi tidak mustahil Selangor adalah yang tertinggi dari sudut jumlah, tetapi tidak pula kalau kita ambil kadar pada 100,000 penduduk, ya. Tapi itu adalah satu yang kita jangka. Saya sangat sedar dan sangat insaf. Ya, ini adalah pertama kali saya menangani penularan satu makhluk baru virus ini, ya. Walaupun terdahulunya saya telah menangani beberapa bencana seperti di Pasir Gudang, ya, bencana kimia di Sungai Kim dan juga satu penularan jangkitan apa yang dikatakan sebagai local outbreak, ya, di suku Batik Kuala Lumpur yang juga merupakan satu jangkitan pneumonia yang berakhir dengan beberapa kematian, ya. Tetapi pada awal lagi kita memerhatikan kedatangan dan penampilan pada ketika itu dinamakan coronavirus, dia novel coronavirus pada ketika itu. Memang pada awal kita tahu bahawa dunia seluruhnya, ya, WHO termasuk, ya, sedang memerhatikan apa sebenar-benarnya dari sudut patologi, dari sudut virulensi, dari sudut kejangkitan, incubation period, segalanya daripada makhluk yang hari ini dipanggil SARS-CoV-2 ini
dipelajari oleh seluruhnya, ya. Kegiatan-kegiatan riset dan sebagainya giat dilakukan, dan kami sendiri, ya, jadi ketika itu saya di KKM memperhatikan perkara ini, tetapi berbekalkan pengalaman menangani H1N1, SARS dan juga MERS-CoV, ya. Kebetulan MERS-CoV dan SARS itu adalah daripada family yang sama, coronavirus. Ya. Jadi berbekalkan pengalaman itu, tidaklah kita terkejut, ya. Dan awalnya kalau kita ingatkan pada awal Februari, banyak pihak-pihak yang mengiktiraf kesiapsiagaan kita dari sudut pengalaman KKM menangani epidemik, ya. Tetapi tidak kita sangka ketika itu dia akan berakhir dengan satu pandemik, ya. Dan saya ingat, masih ingat, WHO mengisytiharkan pandemik itu pada tarikh 11 Mac, ya. Ya. Ya, dan ketika itu jugalah kita mempertingkatkan segala yang merupakan kesiapsiagaan kami, khususnya di CPRC ataupun Pusat Kesiapsiagaan dan Respons Center. Okey, bagi Selangor, kita tahu Selangor menjadi antara negeri yang paling banyak kes positif COVID-19, dan kita tahu begitu beberapa lokaliti, terutamanya daerah yang diletakkan dalam titik merah ataupun red zone, Dr. Zul, seperti di Sungai Lui, di Hulu Langat, di daerah Kelang, di daerah Petaling dan juga Gombak, dan kita tahu ada dua PKP di Sungai Lui itu. Jadi apa sebenarnya STFC lakukan unjurannya, dan apa strategi untuk memastikan angka lengkok ini dapat didatarkan terus di Selangor, dan apa yang dilakukan? Sebenarnya kita tidak juga mengambil pendekatan yang terlalu berbeza. Ya. Cumanya berdepan dengan cabaran yang begitu besar. Yang ketika itu ada 6 red zone-nya, ya, dan daripada mukim-mukimnya 50 lebih yang dalam kedudukan itu. Jadi pendekatan kami adalah untuk daripada hanya mengulang ataupun daripada apa yang sudah ada dari sudut, contohnya lah contact tracing-nya dan sebagainya, yang dilakukan oleh KKM, ya. Apa yang telah kita jalankan sama juga sebenarnya apa yang disediakan sebagai active case detection, ya. Yeah. Maknanya kita turun ke padang untuk membuat pengesanan, ya, secara aktif, ya, kes-kes itu dipanggilkan ACD, ya. Cumanya perbezaannya ketika kami lakukan, contohlah, ya, saringan komuniti pertama di Hulu Langat, ya, kita dapat saksikan betapa kita menggunakan apa yang disediakan sebagai big data, ya, data besar yang merupakan satu yang kita rumus dalam satu analytics, yang dengan itu kita mampu memperlengkapkan, komplement, ya, proses kerja buat yang dilakukan secara manual. Apa yang telah dilakukan oleh KKM, ya, adalah sangat baik. Cumanya apa yang kita lakukan setambah atau selebihnya itu adalah dengan menggunakan data ataupun data maklumat, ya, yang mana kita lakukan analytics ataupun analisis secara big data, dan dengan itu kita dapat memfokus, ya, saringan bukan saja dengan cara manual bertanya dan bergantung kepada memori pesakit ataupun mereka merupakan index cases itu atau positive cases itu, tetapi lebih daripada itu kita menggunakan analisis data yang bukan saja melihat kepada penduduk, tetapi lebih penting lagi adalah kita kesani 14 hari yang terakhir, dan di mana merupakan red zone yang merupakan hotspot itu, Ya. kita akan zoom into, kita akan jurus dan fokus dengan mengambil beberapa parameter yang lain. Parameter-parameter itu bukan saja umur, tetapi adalah juga, ya, kes kalau umur itu yang lebih 60 over itu 60 ke atas itu adalah mempunyai risiko yang tinggi, yang lazimnya ada mempunyai penyakit-penyakit yang dikatakan sebagai underlying diseases ataupun morbidity yang telah ada, dia panggil comorbidity, sakit-sakit seperti darah tinggi, kencing manis, kalau dia adalah punya kanser dan sebagainya, ya. Dan juga kanak-kanak, ya. Dan juga kita ambil juga perhitungan wanita yang dalam productive age dan sebagainya, yang kesemua itu kita ambil kira, ya. Jadi ia melihat sebagai satu snapshot, ya, daripada satu pandangan daripada atas, orang kata, the eagle eye snapshot, daripada atas ke bawah, maknanya top down approach dengan menggunakan data ini, maka kita dapat dengan lebih pantas, ya, identifying factor yang dikatakan istilah ACD tadi ataupun active case detection tadi. Jadi di situlah kita akan dapat lihat, kita gunakan red zone dan dengan radius tertentu, ya, untuk kita pergi terus
ya membuat apa yang dikatakan sebagai saringan dalam komuniti atau tapi masih lagi dengan penggunaan tes yang sama PCR ya dan dengan kita menggunakan juga makmal community. Objektifnya adalah menurunkan kes-kes dan mengesan awal kes yang istilah ini penting. Kes sporadik ya. Kes sporadik ini adalah kes yang tidak ada kena mengena dengan kluster. Tetapi kes dan juga tidak ada kena mengena dengan seorang itu pernah ada travelling history ataupun pernah ada perjalanan balik daripada mana-mana ke tak ada. Dia adalah kes yang terbit daripada komuniti itu sendiri. Bermakna virus itu sudah ada dalam sekeliling sekolah kita ni, dalam community, environment dan community kita. Ini dia katakan kes sporadik. Dan sangat penting untuk kita kenal pasti, kerana disitulah akan kita dapat tentukan apa yang dikatakan sebagai kadar infeksi sebenar dalam masyarakat. Ya. Jadi yang disitulah kami telah lakukan, ya, kita cuba merendahkan apa yang dikatakan sebagai kadar kematian. Ini adalah penting, Yunazri, ya. Kalau kita apa yang kami dapati daripada KPK, daripada Datuk KPK, ya, Datuk DG, adalah apa yang selalunya disebut kematian adalah kerana mereka lewat datang ke hospital. Mereka adalah daripada yang 5% itu yang akhirnya dalam ICU, dan daripada itu ada 3% yang akan meninggal. Okey, Datuk Seri. Satunya mereka lambat. Dan itulah bila kita lakukan secara proaktif, kita harap dia akan dapat mengurangkan kes kematian dan juga terutama di kalangan warga emas saja, Nazri. Okey. Datuk Seri, bagaimana penggunaan Big Data Analytics ini dapat membantu STFC dan juga KKM untuk mengenal pasti mereka yang tiada bergejala? Kerana ini satu isu juga. Lebih 80% mereka yang positif di negara kita ini tiada gejala ataupun simptomatik. Jadi bagaimana STFC menggunakan Big Data Analytics ini untuk mengesan mereka yang tiada gejala ini? Baik. Sekarang semua sudah lebih tak boleh tahu tentang pengenalan penyakit ini, ya. Yang dikatakan sebagai 80% yang terdedah kepada virus ini berakhir dengan hanya apa yang disebutkan sebagai gejala yang agak ringan, betul. Moderate to mild saja. Dan daripada 20% daripada situ berakhir daripada 80 itu dia sebenarnya tidak langsung ada gejala. Jadi maksudnya mereka itu tidak bergejala atau asymptomatic, tetapi mempunyai potensi untuk menginfeksi ataupun menjangkitkan ataupun memindahkan virus yang ada pada mereka kepada orang lain. Yang kita paling takut kepada orang-orang tua dan juga kanak-kanak. Di sini konsep apa yang dikatakan sebagai perimbesan ataupun pengeluaran virus. Virus ni dia ada punya perangai, Nazri. Dia ada dipanggil virus shedding. Dia bila dah replikasi banyak-banyak, dan yang kita paling takut, walaupun dia tak bergejala ketika itu, sehari dua sebelum dia bergejala, itulah masa yang paling sensitif atau paling berkesan dia menghamburkan virus baru itu. Sebab di situlah, pada ketika itulah dia punya viral load yang paling tinggi dalam seseorang diri itu. Ya. Dan kita tahu transmisinya daripada droplet, ya, daripada tisat air, sama ada bersinnya, hingusnya ataupun sebagainya, batuknya, kan. Jadi di sini yang menjadi penting untuk kami lakukan dengan menggunakan big data tu. Kita telah ada database di Selangor, banyak SMUE-nya dan sebagainya. Jadi data-data inilah yang kami gunakan untuk mengenal pasti
golongan-golongan yang above 60-nya, lebih 60-nya, golongan yang mempunyai risiko-risiko yang kita sebutkan tadi, high risk group itu, ya. Jadi di situlah kita gunakan big data ini dan kita ambil pula, kita superimposekan, kita mappingkan, kita mappingkan, ya, dengan indeks cases ataupun cases yang positif tadi, dan daripada dalam radius yang tertentu, ya, kita membuat targeted kind of screening ataupun menyaring secara tersasar atau bersasar, ya. Nampaknya Selangor sudah pun meletakkan beberapa daerah untuk dilakukan saringan secara massa ini dan keputusannya dalam masa 24 jam. Mungkin penjelasan Dr. Zul? Boleh. Ya, ini adalah kita sebenarnya, Haji Nazri, ya, kita bekerja rapat, ya, bersama dengan JKN, Jabatan Kesihatan Negeri, dan Selfcare, ya. Saya perlu mengiktiraf kami ini sebagai think tank dia, Haji Nazri. Kita merancang dan menurunkan strategi yang melaksanakan mereka, ya. Dan mereka punya dalam kurang daripada beberapa kumpulan, ya, volunteers, doktor-doktor daripada klinik-klinik Selfcare ini yang turun untuk membuat saringan dan bekerjasama dengan PKD. Andainya sudah positif itu kita serah kepada PKD untuk pejabat kesihatan daerah untuk benar-benar dapat kita fokus, ya, kepada kumpulan yang mempunyai risiko yang lebih tinggi. Okey, social distancing ini satu normal baru yang perlu kita embrace ataupun kita praktiskan sama ada era PKP ataupun pasca era PKP. Jadi pengalaman Dr. Zul di Kementerian Kesihatan dan sekarang menjadi pengurusi di Selangor. Jadi bagaimana kita perlu melakukan social distancing dari sekarang ini untuk kita faham sebaik-baik mungkin selepas diangkat PKP ini, adakah wajar diangkat PKP secara total dalam masa terdekat ini ataupun kita melihatnya secara berperingkat ataupun staggered, ataupun kita perlu melihat lokaliti, melihat red zone, green zone, yellow zone ataupun orange zone. Bagaimana ia perlu dilakukan, Dr. Zul? Kerana kita tidak sama macam Korea. Mereka menggunakan ICT secara sepenuhnya, tetapi Malaysia bercampur, ada menggunakan ICT, menggunakan teknologi, menggunakan secara manual, dan nampaknya secara manual itu digunakan oleh Malaysia. Ada kejayaan yang boleh kita akui sekarang, Dr. Zul. Silakan. Ya, Haji Nazri, saya perlu rakamkan jutaan tahniah, ya, kepada KKM yang terus, ya, committed untuk melangsungkan apa yang telah kami rancang daripada awal, ya, apa yang kita sebutkan sebagai fasa-fasa dalam menangani penularan COVID yang sudah menjadi pandemik, ya, daripada epidemik kepada pandemik, yang makna seluruh seantero dunia, ya. Yang mustahil untuk saya sebutkan, pada tahap awal kami memang jelas, ya, bahawa tahap itu adalah tahap containment ataupun pembendungan. Kita bendung. Tahap awal dipanggil early containment, tahap awal pembendungan, lepas itu tahap di ujung pembendungan, dan ketika kita menyaksikan apa yang dikatakan sebagai tahap akselerasi ataupun tahap pemecutan, ya, kes positif, ya, bermula dengan kes selepas daripada sejurus daripada UDA dan Khazanah, ya, CEO itu, dan tablik, dengan kluster tablik itu, kita dapati bahawa satu yang diistilah dalam bahasa Inggerisnya exponential rise, ya, ataupun secara pemecutan, dan disitulah berlakunya ataupun bermulanya kepentingan untuk meninggalkan tahap containment. Dia ni, Haji Nazri, perang membantras COVID-19 ni, penyakit COVID-19 ini adalah macam mana peperangan yang lain. Kita kena ada strategi, Haji Nazri. Ya. Strategi itu apa dalam peperangan? Dia adalah memobilisasi langkah-langkah resources dan ketenteraan kita menangani lawan atau musuh. Ya. Langkah pertama mesti dilakukan sebelum langkah kedua dan ketiga. Langkah keempat dan kelima tidak boleh mendahului langkah 1 dan 2. Ya, itu kena jelas. Di sini yang saya mau tekankan betapa masyarakat umum yang tidak memahami epidemiologi ataupun yang kurang memahami penyakit dan patologi, jenis penyakit ataupun nature, sifat dan fitrah penyakit ini, peperangan ini mesti punya strategi. Nah, pada awal
pada awal adalah containment. Dan kita memulakan social distancing. Okey, apa yang disilakan dengan social distancing? Social distancing, Haji Nazri, bukan saja jarak 1-2 meter kita berdiri tau. Ya. Dia adalah bermula dengan penutupan sekolah, college, mall, supermarket. Itu yang social distancing yang patutnya. Kenapa kita perlu lakukan social distancing? Dia kalau kita lihat formula di South Korea tidak macam Wuhan atau Hubei. Betul. Hubei dan Wuhan itu adalah epicenter, Haji Nazri. Ya. Epicenter bermulanya penularan itu. Bermulanya kononnya virus ini yang membuat satu lompatan daripada binatang, mungkin ular ataupun kelawar kepada manusia. Di situ letak duduknya, tempatnya epicenter. Kalau di Malaysia ini kita tidak begitu. Kita bukan epicenter. Dan pada ketika saya di situ masih ada KKM, kita memang membuat langkah-langkah containment. Ketika itu langkah SD atau social distancing pun belum lagi kita letakkan. Sebab social distancing ini dia bersama dengan fasa mitigasi. Pasti. Bermulanya, kita ingat macam mana sekolah tutup kan. Sekolah kebetulan tutup lebih awal sebab sekolah memang tutup dah. Ya. Tetapi sebenarnya mitigasi itu tercetus, Haji Nazri, ketika bermulanya kluster tablik yang melonjakkan kes-kes COVID positif itu dengan satu peningkatan dan pecutan yang begitu mendadak. Di situlah keperluan untuk kita lakukan PKP atau MCO. Kenapa? Kerana kita peperangan ini adalah pada akhirnya peperangan untuk kita pastikan fasiliti kesihatan kita ini tidak overwhelm. Tidak. Haji Nazri dah faham dah tu. Okey, Dr. Zul. Itu strategi peperangan. Okey, akhir sekali dalam 1 minit, Dr. Zul. Kita sudah memasuki fasa ketiga PKP ataupun MCO, tetapi kita lihat juga bagi kelompok-kelompok marginalized yang sekarang ini menjadi tumpuan, terutamanya refugees, kelompok pekerja asing, mereka yang kata pun kelompok orang asal mungkin tinggal di kawasan-kawasan yang agak terpinggir, tetapi potensi untuk dijangkiti itu begitu besar. Pengalaman Singapura kelihatan begitu jelas. Jadi bagaimana kita perlu juga berhati-hati tentang ini? Sangat penting soalan Haji Nazri. Tapi kalau saya boleh ambil sikit daripada soalan yang selepas tadi, saya gagal untuk menyinggungnya sikit. Persoalannya sekarang ni STFC di Task Force di Selangor sedang membuat, hari Khamis ini kita akan buat satu brainstorming untuk bagaimana MCO atau PKP ini boleh kita, istilahnya adalah an exit strategy. Strategi untuk kita menamatkan PKP. Tapi saya katakan terus terang, tidak boleh ditamatkan secara abrupt, secara mendadak, dan tidak boleh juga kita terus-terusan dengan PKP. Jadi di situlah kita akan berbincang secara strategik, secara staggered, secara bertahap, apa yang perlu dilihat dahulu supaya kita kembali, sebab MCO dan PKP ini mempunyai dia punya kesan ataupun impact. Impact itu sangat-sangat berat kepada ekonomi, kepada pekerjaan, kepada seluruhnya. Yang hari ini diramalkan 2.4 juta akan kehilangan kerja dan juga recession pada tahap 2.9 keluaran dalam negara kasar KDNK. Haji Nazri, saya kembali kepada persoalan tadi. Kita telah belajar daripada pengalaman negara jiran kita di dalam tambak sana bahawa walaupun ketika itu mereka sudah merasakan agak selesa, sebab itu kita jangan selesa sama sekali walaupun kita sudah pada 2 digit dah 5 hari dah tetapi saya yakin kita akan dapat memberikan sedikit tumpuan kepada pekerja asing, kepada refugee yang merupakan reservoir ataupun yang merupakan penghalang kemungkinan penularan baru. Sebab kita tahu hari ini virus ini sudah ada dalam komuniti. Dan kita tahu juga golongan inilah juga punya status immunity ataupun status daya tahan kerana nutrition mereka, kerana pemakanan mereka sangat kurang berbanding yang lain umumnya rakyat kita. Jadi mereka itu akan terdedah kepada risiko yang lebih tinggi. Justru kerana itu saya memang sangat tekankan dan mahu pihak KKM pastinya sangat peka dalam perkara ini dan jangan kita lepas pandang mereka ini kerana ketika kita sudah dapat landaikan keluk epidemik itu dengan baik tetapi akan berlaku kembali apa yang dikatakan new cluster. Sampai peluang mengucapkan tahniah kepada KPK, kepada ketua pengarah kesihatan
dan juga rakan-rakan lama saya Okey. di KKM dan seluruhnya frontliners, Ya. sama ada swasta ataupun awam dan semua yang telah mengambil. Okey. Terima kasih. Semua pihak, ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Itu sahaja agenda Awani pada malam ini. Terus tinggal di rumah, kita lakukan yang terbaik untuk diri kita. Jangan terlampau teruja. Mungkin kita sudah melihat angka-angka yang 2 angka berkaitan dengan positif kes, tetapi ini belum tamat lagi. Peperangan masih ada. Kita terus bersiap siaga dan terus meningkatkan kekuatan mental kita untuk menghadapi masa-masa yang mendatang ini. Sekian saja malam ini. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.